Anda menyaksikan Si Kecil Kucak bersama saya Dinaz Mokhtar. Rancangan yang penuh dengan informasi-informasi mengenai ibu dan juga anak. Ramai ibu-ibu di luar sana tu yang tak bagi susu badan kepada anak mereka. Yelah, mereka kata tak cukup susu lah. Ada yang cakap, saya bagi sebulan lepas tu dah tak ada susu. Ni sebenarnya putus susu ke cerai susu? Sebenarnya saya sendiri pun confused. Saksikan. Bayi bermula bercerai susu bermula daripada umur 6 bulan. Sedikit demi sedikit. Apa yang saya maksudkan sedikit demi sedikit, jika kita berpandukan panduan pemakanan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, selepas 6 bulan bayi sepatutnya memulakan pemakanan pelengkap. Tetapi keutamaan masihlah pada penyusuan ibu, dan apabila bayi mencecah umur setahun, pemakanan seimbang tu adalah keutamaan. Manakala penyusuan ibu adalah pelengkapnya. Sebab itulah kita panggil proses ni proses cerai susu dan bukan putus susu. Sebab cerai susu ni it's a passage from one relationship to another relationship. Apabila bayi tu dah mula diperkenalkan dengan makanan pelengkap, pastikan bahawa makanan diberikannya itu adalah makanan yang seimbang, yang lengkap dengan protein, lemak dan kalsium dan vitamin-vitamin. Kaedah dan teknik bercerai susu ni, ibu tu kena ada daya kreativiti juga sebenarnya. Tip yang paling penting sekali lah, yang saya sendiri mengamalkan, don't offer, don't refuse. Jangan lawa dan jangan pula tolak. Yang kedua, kita kena lakukannya secara berperingkat-peringkat. Mungkin dalam kata 1 minggu, kita kurangkan 1 sesi penyusuan. Minggu kedua, minggu ketiga kita kurangkan lagi 1 sesi penyusuan. Jadi perkara tu tak berlaku secara mendadak. Yang paling penting, ibu jangan pula melakukan proses bercerai susu pada siang dan malam. Dua-dua sekali dia nak buat. Dia kena buat satu-satu. Maknanya mulakan dengan yang siang dulu, lepas tu yang terakhir sekali baru malam. Yang satu lagi cara ialah kita distract ataupun kita gantikan sesi penyusuan tu dengan sesuatu yang lain. Sebagai contoh, kalau anak tu dah start makan, kita berikan makanan kegemaran dia. Sebagai contoh, biskut favourite dia. Sebab dalam penyusuan ibu sebenarnya apa yang kita tekankan bukan sekadar makanan, tetapi kita memberi perhatian kepada anak. Jadi apabila kita memberi perhatian pada anak tu dengan kaedah lain, jadi anak tu tak rasa dipinggirkan dek kerana bercerai susu. Kalau kata baby tu asyik nak mengemping, asyik sikit nak mak dia, nak dengan ibu dia, gantikan dengan pelukan, dengan ciuman. Jadi sekurang-kurangnya bayi tu tahu, oh, mama masih sayang dia. Kalau dia tengok mak dia duduk kat satu kerusi ni memang dia dah associate. Kalau mak duduk kat kerusi ni, ini kerusi menyusu dia. Jadi janganlah duduk kat kerusi tu, duduklah kerusi lain. Baby ni dia nak menyusu tu, dia ada benda yang mencetuskan dia punya keinginan untuk menyusu. Seharusnya bayi selepas penyusuan eksklusif 6 bulan yang pertama, bayi sepatutnya diperkenalkan dengan pemakanan seimbang, sedikit demi sedikit. Tetapi jika bayi kita melalui transisi kepada susu untuk membesar ataupun yang lebih dikenali sebagai growing up milk, bayi sebenarnya tidak mendapat pendedahan sewajarnya terhadap pemakanan yang seimbang. Ini kerana perut bayi yang begitu kecil telah dipenuhi dengan susu untuk membesar ini dan tidak lagi berasa gairah untuk makan kerana perut mereka telah kenyang. Akibat daripada ini, bayi tidak mendapat pendedahan yang saya katakan wajar tadi, di mana bayi sepatutnya mula mengunyah, bayi sepatutnya mula mencapai makanan, membawa makanan masuk ke mulut, tetapi disebabkan transisi ini tidak berlaku, mereka beralih arah kepada follow-up milk ataupun susu untuk membesar ni. Keupayaan bayi apabila dia mengambil makanan yang seimbang ni, of course makanan tu pelbagai bentuk. Ada yang perlu digigit, ada yang perlu dikisar, ada yang perlu dicarik. Contohnya kalau dia mengambil daging, lain cara makannya. Jika dia mengambil sayur-sayuran, lain cara makannya. Makan buah-buahan, lain pula cara makannya. So, setiap skill ni berbeza-beza dan memberi peluang untuk bayi tadi belajar, menggilap keupayaan dia. Dan dia akan lebih teruja.
Bila setiap kali sesi makan, dia akan excited. Biasanya apabila kita menyediakan makanan, kita menyediakan dalam bentuk yang pelbagai dan juga warna yang pelbagai. Dari situ anak kita meningkatkan IQ. Hari ni makan carrot, warnanya orange. Besok makan apple, warnanya merah. Makan spinach, warna hijau. So dari situ kita memperkenalkan pelbagai Warna. perbendaharaan kata dan juga warna. Betul. Itulah yang melahirkan anak yang tinggi IQ. Mungkin tak ramai tahu yang rupa-rupanya avocado kalau kita buat jus boleh jadi sumber lemak untuk anak kita dan juga untuk seisi keluarga Walaupun juga. dia hanyalah sebiji buah. Sejenis Yes. buah. Seharusnya penyusuan ibu patut diteruskan selagi ada keinginan antara ibu dan anak. Kita tidak seharusnya bergantung kepada tempoh waktu yang diberikan oleh orang lain. Keinginan dan cita rasa untuk meneruskan penyusuan itu lahir daripada hati masing-masing antara ibu dan anak itu. Dan menentukan bila mereka betul-betul mahu putus susu adalah bergantung kepada kesediaan ibu dan ataupun anak. Ini boleh berlaku pada umur 2 tahun setengah, 3 tahun atau kadang-kadang 4 tahun pun ada juga ya. Ada. Melalui pengalaman saya sendiri, anak saya 3 tahun 8 bulan. Sebenarnya pilihan makanan untuk anak-anak kita dan untuk diri kita juga adalah sangatlah banyaknya. Tak payah nak keluar cari makanan, sebenarnya dalam rumah tu pun banyak pilihan yang ada. Dan yang perlu di sini ialah ibu tu ada sedikit ilmu, dia kena ada sedikit daya kreativiti dan dia kena ada daya usaha. Sebab kita tidak mahu para ibu bapa yang moden zaman sekarang ni dia terkongkong dengan pilihan makanan yang dah diproses. Saya rasa lama-kelamaan ibu-ibu kalau terlalu bergantung kepada makanan yang diproses, mereka ketandusan idea. Ketandusan idea bagaimana nak menyediakan makanan untuk seisi keluarga. Oh, cerai susu bukannya putus susu. Silap. Okey, cerai susu ni maknanya kita memperkenalkan solid food, makanan berkhasiat kepada anak kita. Barulah Dinas faham. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan bersama dengan seorang selebriti yang ada 2 orang anak lelaki yang menghadapi autism.